استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى مصنف الكتاب، وخصوصا إلى شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keizinan kepada kita dengan taufik dan hidayahnya untuk sama-sama kita ini dikumpulkan dalam kalangan hamba-hambanya yang diberikan kebaikan, dan mudah-mudahan dengan segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan yang dikurniakan oleh Allah ke atas diri kita ini menjadi asbab untuk bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah pakaian takwa yang akan menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah pada tempat yang mulia ataupun pada tempat yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas kerana itu saya berpesan kepada diri saya terutamanya dan juga kepada ibu ayah sekalian yang ada bersama-sama pada tengah hari ini, untuk kita sama-sama sentiasa menjaga ketakwaan yang ada pada diri kita, supaya dengan takwa tersebut menjadikan Allah sentiasa memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Karena takwa ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia ibarat baju yang mana boleh pakai dan boleh tanggal. Seperti mana sabda Nabi SAW, tidak akan mencuri seorang pencuri ketika mana dia beriman, dan tidak akan berzina seorang penzina ketika mana dia sedang beriman. Bermaksud, Allahumma salli ala Muhammad, iman itulah takwa. Tanda takwa bila ada iman dalam hati. Jadi yang kita boleh buat maksiat kepada Allah dalam keadaan kita sedar akan maksiat, puncanya adalah kerana kita menjadikan takwa itu sebagai pakaian yang sering kita tanggalkan. Kita selalu pakai takwa ni masa dalam masjid, masa duduk dalam majlis ilmu, masa tu kita takwa lah. Masa ni lintah perempuan seksi pun tak tengok, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bila duduk dalam kereta dekat traffic light, dah nampak sekali, dia tak kalih kali kedua dah. Pasal apa? Dia kata kali pertama rezeki dia dah. Jadi kalau dia alih mata, dia kata kali kedua dosa. Jadi tu dia tengok tak lepas. Allahumma salli. Sebab apa? Takwa telah ditanggalkan. Jadi atas kerana tu guru saya pesan, dia kata kita ni pi mana-mana, takwa ni jangan tinggal.
Bila ada takwa pada diri kita, automatik dia akan menjadi dakwah buat diri kita. Bila ada takwa pada kita, orang sekeliling takkan berani buat maksiat, kerana ketakwaan yang dipakai oleh kita. Itulah rahmat daripada Allah ke atas hamba-hamba yang dipilih untuk mendapatkan kebaikan. Jadi bayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang kita nak bacakan pada hari ini adalah tentang afatuddin salasah, iaitu penyakit bagi agama itu ada 3. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun fajirun, iaitu seorang yang faqih akan tetapi dia itu fajirun, iaitu seorang yang jahat. Yang kedua, wa imamun jaizun wa imamun jairun, iaitu yang keduanya Allah SWT, seorang raja yang zalim. Wa mujtahidun jahilun, dan seorang jahil yang mengaku menjadi mujtahid. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis riwayat Ad-Dailami. Daripada hadis ni kita faham beberapa perkara, bahawasanya fitnah bagi agama itu ada pada 3 tempat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tujuan Nabi SAW bagi tahu ni supaya kita ni tak menjadi sebahagian daripada fitnah tersebut. Sebab ketika mana kita dihidupkan dalam agama dan kita dihidupkan dengan agama, kemudian kita menjadi pula fitnah kepada agama, maka suatu bentuk kerugian yang sangat besar. Seperti mana seorang yang telah diletakkan pada kelompok orang-orang yang mendapat kurniaan harta, dan orang sekelilingnya mendapat kebaikan daripada harta tersebut, akan tetapi dirinya tak dapat apa-apa manfaat, melainkan hanyalah yang ada pada dirinya sahaja. Maka menjadi suatu kerugian pada dirinya ketika mana dia dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan, akan tetapi dia tidak mendapat manfaat daripada kebaikan. Allah SWT. Seperti mana seorang kaya yang dikurniakan harta, kemudian dengan harta yang banyak tersebut dia tak dapat guna. Sebab apa tak dapat guna? Nak belanja makan sakit, tidak. Nak beli kereta mahal-mahal, nak bawa kereta, mata tak nampak dah. Nak jalan jauh dengan duit yang banyak, lutut pun lembek habis dah. Jalan pakai kursi roda. Dan akhirnya harta yang banyak tak menjadikan ia mendapat manfaat daripada harta tersebut. Tapi orang lain dapat manfaat. Siapa dia? Anak-anak dia, waris keturunan dia. Jadi rugilah. Macam itulah ketika mana kita ni dihidupkan oleh Allah sebagai orang yang mempunyai agama. Allah meletakkan kita ni dalam tempat yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Bayangkan tuan-tuan, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita ni adalah nikmat yang bukan kita minta daripada Allah. Berbeza dengan orang-orang yang dikurniakan hidayah ketika mana dia masih lagi kufur. Mak ayah dia kafir bila lahir, dia dalam keadaan bukan Islam. Dan kemudian atas kerana dia ni nak mencari kebaikan, nak mencari kebenaran, nak mencari keselamatan, maka Allah berikan kepadanya taufik dan hidayah. Maka pada ketika itu barulah dia itu dimasukkan ke dalam agama. Akan tetapi kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, telah pun dimuliakan oleh Allah sejak pada kelahiran kita lagi. Ketika mana Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dalam keadaan kita tak pernah pun minta kepada Allah. Kita keluar-keluar daripada perut mak ayah kita ni dah duduk dalam agama dah. Bayangkan betapa besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ibarat seorang raja yang bila mana dia nak apa-apa dia tak perlu minta. Dia nak makan dia tak perlu minta, tuan-tuan, raja ni. Orang sedia semua bagi. Jadi kita seperti itulah bila mana Allah berikan kepada kita agama. Dan sebenarnya tujuannya adalah supaya kita ini dapat mencari jalan bagaimana untuk menjadi hamba kepada Allah. Sebab tu kata guru saya, Allahumma salli ala Muhammad, setiap daripada kita ini dilahirkan dalam keadaan menjadi tuan kepada orang lain. Sebab tu seorang bayi ketika mana baru lahir, tak pernah kita dengar bayi ini memberi khidmat kepada orang. Akan tetapi mak dia lah yang memberi khidmat kepada si bayi tadi. Ayah lah yang memberi khidmat kepada si bayi. Sebab apa? Sebab kita ni dilahirkan sebagai tuan. Dan rupa-rupanya dalam perjalanan hidup ini Allah nak memberikan pengajaran kepada kita. Hang kena merendahkan diri di hadapan aku. Hang tak boleh selama-lamanya menjadi tuan, kerana yang menjadi tuan itu adalah aku.
maka itulah yang memerlukan kepada perjalanan mujahadah dalam pada nak mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kerana itulah Allah juga firman dalam Quran, wa khalaqnal jinni wal ins illa liya'budun. Dan telah kami ciptakan jin dan manusia, kenapa kami nak bagi peluang dia beribadat, kata Allah. Kenapa Allah nak bagi peluang? Kerana Allah nak kita belajar menjadi hamba kepadanya. Dan pada ketika kita telah pun berjaya untuk menjadi hamba kepada Allah, maka pada ketika itu barulah kedudukan kita ni ada kedudukan yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi bayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi dalam keadaan kita dilahirkan dalam agama, sepatutnya kita mendapat kebaikan daripada agama. Jadi nak menjaga diri agar tidak menjadi penyakit kepada agama ini, maka kita kena kenal apakah penyakit tersebut, supaya dengan pengetahuan ini menyebabkan kita akan lebih berhati-hati dalam kehidupan, supaya kita tak menjadi punca kepada penyakit tersebut. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi SAW yang pertamanya, faqihun fajirun, iaitu seorang yang faqih akan tetapi jahat. Siapakah orang yang faqih tetapi jahat ni? Orang yang ketika mana telah dikurniakan Allah ke atasnya ilmu, dan Allah berikan kepadanya kefahaman, akan tetapi dia meninggalkan ilmu dan kefahaman tersebut. Seperti mana kita ni yang telah pun mengetahui akan sesuatu hukum dalam agama. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu tentang hukum menjaga puasa, dan kita ni dikurniakan oleh Allah kefaqihan dalam ilmu ibadah puasa, yang mana puasa bukanlah hanya sekadar untuk menahan diri daripada lapar dan dahaga, akan tetapi puasa adalah untuk menundukkan kehendak hawa nafsu kita. Maksudnya apa sahaja yang menjadi kehendak nafsu, ketika mana kita berpuasa, kita akan tahan kehendak tersebut. Dalam keadaan kita tahu sekiranya kita melanggar perkara tersebut, ibadah puasa kita ini tidak akan diterima oleh Allah. Seperti mana yang Nabi SAW sebut, ramai orang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanyalah lapar dan dahaga. Jadi dalam keadaan kita ada pengetahuan tersebut dan kita faham tentang perkara tersebut, kita masih lagi tidak menjadikan penjagaan ibadah puasa itu sebagai suatu keutamaan. Dalam keadaan kita berpuasa, kita masih lagi melanggar apa arahan-arahan, suruhan-suruhan yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan kita berpuasa, kita masih lagi melakukan akan hal-hal yang telah pun ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika mana kita dikurniakan anak-anak, anak-anak kita ni perlu dibesarkan dalam keadaan beragama. Dan kita ni alhamdulillah, zaman jahiliah dulu Allah biarkan kita dalam kesesatan, dan kemudian daripada kesesatan itu Allah mengambil kita dan meletakkan kita ni pada jalan hidayah. Dan pada ketika Allah telah mengurniakan kepada kita hidayah, pada saat kita tahu membezakan di antara yang hak dan yang batil, pada perkara yang betul dan salah kita dah boleh beza. Kemudian ketika mana kita melihat anak-anak kita buat salah, tuan-tuan, kita tak berasa nak tegur. Inilah faqihun fajirun, iaitu orang faqih yang jahat. Kenapa dia jahat, tuan-tuan? Ketika mana dia melihat orang-orang yang dia kasih, dia tak berasa nak betulkan kesalahan tersebut. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, sifat orang beriman ini seperti mana sebuah tubuh badan. Ketika mana sakit satu, maka sakitlah seluruh anggotanya. Sebagai nak memberitahu kepada kita, pada ketika kita melihat saudara se-Islam yang sepatutnya kita kasih seperti mana sebuah jasad, melakukan kesalahan, membuat perkara-perkara yang boleh dia ni dikenakan azab siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berusaha untuk menyelamatkan sahabat kita, saudara kita ni daripada kehinaan dan kemurkaan Allah. Akan tetapi hari ini kita lebih selesa untuk membiarkan, bahkan kita siap tambah lagi, siap kutuk lagi ke belakang, dan merasakan kita jauh lebih baik, dan kita tak berasa pun untuk menyelamatkan saudara se-Islam kita ni daripada kekufuran. Jadi inilah faqihun fajirun. Jadi ketika mana ramai daripada kalangan umat Islam yang dikurniakan oleh Allah kefaqihan, dan kemudiannya mempunyai sikap yang jahat seperti ini, maka bagaimana agama itu akan menjadi baik?
Sebab itulah Nabi SAW sebut, di akhir zaman umat aku ramai, akan tetapi orang Islam, orang bukan Islam dah tak takut lagi kepada umat Islam. Kehebatan Islam tu dah hilang. Mereka ni umpama laksana buih-buih yang ada di lautan sahaja. Kerana apa? Kerana pada diri mereka itu terdapat satu penyakit, iaitu penyakit wahnun, cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Jadi pada ketika kita ni mengetahui akan hakikat dunia dan kita masih lagi mencintai akan dunia, maka kitalah termasuk dalam kalangan faqihun fajir. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang pertama. Jadi sampai bila kita ni nak terus menjadi fitnah kepada agama? Kita nak melihat agama ini tertegak di atas muka bumi. Kita nak melihat agama ini subur dalam masyarakat kita, maka dia mestilah dimulakan dengan diri kita. Pada perkara yang batil tuan-tuan, kita kena sampaikan. Pada perkara yang hak, kita kena pertahankan. Pada perkara yang betul tuan-tuan, kita kena galakkan orang buat. Dan pada perkara yang salah, kita kena pastikan orang meninggalkan perkara yang salah tersebut. Maka kalau semua orang boleh buat macam ni tuan-tuan, maka hilanglah penyakit bagi agama ini. Maka pada ketika itu barulah kemuliaan agama akan sampai dalam masyarakat. Pada masa itu barulah orang nampak bagaimana syumulnya Islam. Dan pada ketika itu barulah orang nampak bagaimana tingginya kasih Rasulullah SAW kepada umat baginda Nabi SAW. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa imamun jairun, iaitu raja yang zalim. Kerana kuasa pemerintahan sesebuah negara terletak pada imamun, iaitu pemerintah. Maka ketika mana pemerintahnya adalah pemerintah yang tidak berpegang teguh dengan agama, yang hanya mengambil agama mengikut keperluan dirinya sahaja, pada perkara yang tidak disukainya dia tinggalkan, pada perkara yang menjadi kesukaannya dia pegang, maka pada ketika itu tuan-tuan akan berlakulah kezaliman dalam pemerintahannya. Ketika mana ada dalam kalangan rakyatnya yang benar-benar nak melaksanakan tuntutan agama, pada ketika itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, raja yang zalim ini akan mengambil tindakan. Pada ketika dibetulkan kesalahan kerana kesombongan yang ada pada seorang raja tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, apa dia akan buat? Dia akan menghalang perkara tersebut daripada tersebar dalam pemerintahannya. Kerana sifat bagi seorang raja ni, dia tak boleh nampak lemah pada rakyatnya. Jadi pada ketika raja ini tidak berpegang dengan agama, maka pada ketika itu datanglah fitnah kepada agama. Ketika mana agama itu tidak lagi diacukan mengikut ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi agama tu dah mula diacukan mengikut pegangan kehendak akan raja yang zalim tadi. Maka atas kerana itu ibu ayah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, raja yang zalim adalah untuk rakyat yang zalim. Kerana bagi rakyat yang adil mustahil untuk dikurniakan padanya raja yang adil. Jadi kalau kita merasakan kita tak mendapat raja yang adil, maka yang pertama kita kena muhasabah, yang kita kena betulkan adalah diri kita. Sebagai rakyat, kita kena berusaha menjadi rakyat yang adil dahulu. Rakyat yang meletakkan hak sesuatu itu pada tempatnya. Adil ni maksud bukan bagi sama rata. Adil maksudnya memberi sesuatu pada tempatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh tuan-tuan, kita ada 4 orang anak. Anak yang pertama anak sulung. Dia duduk di universiti. Perbelanjaan dia, sebab dia duduk sendiri, maka pembelanjaan dia sebulan 500 kita kena bagi kat dia. Anak yang kedua duduk di sekolah menengah dan duduk dengan kita, dan perbelanjaan dia hanya perlu setakat 100 je sebulan. Anak yang ketiga, keempat pun macam tu, duduk dengan kita, maka pembelanjaan mereka ni makin sikit. Pasal apa? Sebab mereka ni kecil lagi. Jadi pada ketika kita nak menjadi ibu bapa yang adil, kita pun bagilah dekat anak yang sulung 100, nombor 2 100, 3 100, 4 100. Pasal apa? Sama rata dia kata. Yang ni bukan adil tuan-tuan. Itu sama banyak. Adil ini mencukupkan hak sesama kita. Itulah adil. Jadi rakyat yang adil adalah rakyat yang menjaga kehendak Tuhan dalam dirinya. Pada ketika itu barulah Allah akan menjadikan raja kepada rakyat tersebut adalah raja yang adil.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Islam memang dia mengajarkan kepada kita perkara macam ni, tuan-tuan. Dia ajak kita untuk betulkan keadaan dengan membetulkan diri kita. Kerana mustahil pada ketika kita ni betul dengan Allah, Allah akan menghadirkan orang yang salah dalam kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan, wa mujtahidun jahilun, iaitu orang yang jahil tetapi dia mengaku sebagai mujtahid, juga menjadi fitnah yang besar buat agama. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita boleh lihat dalam masyarakat kita ada satu fenomena yang mana orang-orang yang mengaku mereka ni orang yang tak pandai tentang agama, akan tetapi mereka mengajar orang tentang agama. Saya pernah, tuan-tuan, ada orang dia cakap kat saya, "Ustaz, saya ni memanglah saya ni taklah pandai sangat agama, tapi hak ustaz cakap tu salah." Nampak? Dia dah mengaku dia tak pandai, dia dah mengaku kata dia tak faham, tiba dia boleh kata kita salah. Dah faham dah? Allah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu, tuan-tuan, saya cerita bab tawakal. Tawakal ni, tuan-tuan, kebergantungan penuh dengan Allah. Maksudnya kalau Allah nak sampaikan rezeki kepada kita ni, yang Allah dah janjikan, kita tak payah buat apa pun mesti sampai. Tidak? Tuan-tuan pernah tak duduk saya saja teringin nak makan bihun goreng? Hari tu Tuhan memang dah takdirkan tuan-tuan dapat bihun goreng, tapi tuan-tuan malas nak keluar. Bukan tak ada duit, malas nak keluar beli. Tiba sekali petang ada orang yang hantar bihun goreng, ni hadiah. Itulah maksud rezeki. Rezeki ni ialah apa yang telah ditakdirkan Allah ke atas kita. Dan pernah ada, tuan-tuan, satu hari tuan-tuan lapak burger, pilah pusing cari satu pekan ustaz burger, tak jumpa burger. Pernah tak? Pernah kan? Pi kedai ni tutup, ni tutup, ni tutup, ni tutup. Duit ada tak? Ada. Usaha ada tak? Usaha ada. Tapi takdir Allah kata tak ada. Maka malam tu tak dapatlah burger, dapatlah kuih goreng. Jadi bila saya cerita macam tu, dia tak faham. Dia kata apa? "Ustaz, mana boleh begitu kata. Kita kena kerja." Kerja baru rezeki sampai. Habis, tuan-tuan. Tuan-tuan mengkufurkan Allah dengan pekerjaan, tuan-tuan. Siapa boleh bagi jaminan pekerjaan memberi rezeki kepada kita, tuan-tuan? Berapa ramai orang pergi kerja, akhirnya bos tak bayar gaji. Ramai? Jadi siapa kata pekerjaan menjamin rezeki? Tak. Kita bekerja atas kerana syarat kehambaan kepada Allah ialah berbuat kerja. Kita buat kerja kerana Allah suruh, tapi bukan sebab nak cari hak yang Tuhan dah janji. Allah kata sampai, mesti sampai kan? Hang buat kerja hang. Tuhan kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika Nabi kecewa kerana ramai orang tak mau terima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah kata? "Wahai Muhammad, sesungguhnya bukan engkaulah yang memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, akan tetapi akulah yang memberi hidayah kepada siapa yang engkau berkehendak, siapa yang aku berkehendak." Maka maksudnya apa, tuan-tuan? Segala-galanya duduk dalam iradah Allah. Bila semua duduk dalam iradah Allah, apa lagi yang ada pada kita? Tak ada, tuan-tuan. Melainkan hanyalah rasa kehambaan. Jadi kalau dah hamba, mestilah buat kerja. Buat kerja yang Tuhan suruh. Jadi bila kita buat kerja yang Tuhan suruh, barulah Tuhan kita sayang kat kita. Pasal apa? Hang ni hamba yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam keadaan macam tu, tuan-tuan, bila mana datangnya sekelompok orang-orang yang jahil ini, tetapi mereka tak sedar yang mereka ni jahil, tuan-tuan, mulalah mereka mempertikaikan perkataan-perkataan alim ulama. Mereka mula mentafsirkan ayat-ayat Nabi SAW, mentafsirkan Al-Quran mengikut kefahaman mereka yang cetek. Dan akhirnya keluarlah fatwa-fatwa yang merapu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keluarlah fahaman-fahaman yang bersalahan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Sebab tu hari ini orang makin tidak hormat pada alim ulama. Itu yang boleh sebut perkataan Imam Syafi'i pun tak maksud. Saya bisa dengar seorang ni mengaku kata dia Maulana, tuan-tuan. Dia boleh kata apa? Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni, tapi saya jumpa. Dia boleh kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i ni pun bukan maksum. Bukan semua benda dia tahu.
Nampak tak perkataan orang yang bodoh? Terang-terang antara dia dengan Imam Syafi'i, yang dekat dengan Nabi siapa? Tak semesti bila Imam Syafi'i tak tulis, maksud dia tak tahu. Kita pun banyak benda yang kita tahu kita tak tulis, betul tak? Tapi kita ada tak kefahaman tu? Kita ada tak pengetahuan tu? Kita ada, tuan-tuan. Maka atas kerana itulah imam-imam mujtahid yang memang dikurniakan oleh Allah kealiman, mereka ni mampu mengeluarkan fatwa. Sebab tu guru saya kata, salah macam mana pun seorang guru tetap betul pada pandangan murid. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala, kefahaman seorang guru takkan sama dengan kefahaman seorang murid. Sebab tu bila kita sembahyang sebelah guru kita, tuan-tuan, sembahyang kita sunat ba'diyah, guru kita pun sembahyang sunat ba'diyah. Walaupun kita berdiri sebelah guru kita, tuan-tuan, walaupun kita membaca surah yang sama dengan guru kita, tuan-tuan, akan tetapi kefahaman kita dalam pada melaksanakan ibadah sembahyang tadi ni, tuan-tuan, tak sama. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas kerana itulah, tuan-tuan, ketika mana ramai daripada kalangan kita hari ini, Allah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyedari akan hakikat kejahilan yang ada pada diri. Mereka berani mengeluarkan fatwa, berani mengeluarkan pendapat, berani mengetepikan pendapat-pendapat yang telah dibincangkan lama oleh para alim ulama. Maka jadi tak ianya suatu fitnah kepada agama? Dia jadi fitnah, tuan-tuan. Tiap hari ni orang pakai tudung suka hati. Suka hati je pakai tudung. Walhal tudung ni kena pakai tutup aurat. Menutup aurat ni maksudnya bukan membalut aurat, tapi sebab mereka ni jahil, tuan-tuan. Jahil ni bahasa Arab, bunyi lembut. Dengar jahil ni orang tak berasa apa. Bahasa Melayu maksud dia bodoh, tuan-tuan. Allah SWT. Cuma kalau saya duk ulang sebut bodoh banyak kali, saya kira orang marah. Allah SWT. Kasar ustaz ni kata. Buat macam mana bahasa Melayu maksud bodoh? Kan? Bahasa Arab maksud jahil. Allah SWT. Baik. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, inilah 3 perkara yang menjadi fitnah penyakit bagi agama. Maka isyarat daripada hadis ini, pentingnya untuk kita ni menjaga muruah dalam agama. Orang beriman ni adalah orang-orang yang mempunyai maruah, tuan-tuan. Tanda kita bermaruah bila mana kita ini menjadi orang yang alim, kita beramal dengan ilmu. Itu tanda bermaruahnya kita. Maruah seorang alim duduk pada amal dia, tuan-tuan. Dan kemudiannya Allah SWT, maruah bagi seorang raja ketika mana dia tidak zalim. Dan maruah bagi orang yang jahil adalah untuk dia pergi belanja, tuan-tuan. Jadi bayar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini terpelihara daripada, termasuk dalam salah satu daripada 3 kelompok orang yang menjadi penyakit dalam agama. Jadi bayar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira cukuplah sekadar tu untuk perkongsian kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat ke atas kita. Allah memberikan izin kepada kita untuk menjadi daripada kalangan hamba-Nya yang diberikan kebaikan yang berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita semua ni dibukakan mata hati kita untuk membetulkan akan kesalahan kita terhadap Allah. Ingatlah, tuan-tuan, rahmat Allah ni adalah rahmat yang tidak pernah bertepi. Maka janganlah kita terus menyombongkan diri daripada mengambil rahmat tersebut. Bayangkan Allah setiap hari menawarkan kepada kita rahmatnya. Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya, tuan-tuan. Sehingga akan disebutkan dalam sebuah hadis kursi, ketika mana kita bawa dosa seluas lautan, sebesar gunung, tuan-tuan, kita bawa dosa itu sebesar langit dan bumi. Maka Allah kata apa? Ketika mana engkau kembali kepada aku dan engkau mengaku akan kesalahan engkau kepada aku dan engkau berjanji untuk tidak mahu mengulanginya, maka Allah kata apa? La ubali, aku tak peduli, kata Allah. Punya besarnya rahmat yang Allah nak bagi kat kita, tuan-tuan. Jadi kenapa mesti kita terus menyombongkan diri kepada Allah? Ambillah rahmat tersebut. Tak merugikan kita sedikit pun. Akan tetapi ketika mana kita mengabaikan rahmat tersebut, maka jadilah kita ni daripada kalangan orang-orang yang dirugikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ibayah rahmati Allah SWT sekalian, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Akhir kalam, saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, keluarga saya, madrasah saya, dan anak-anak madrasah saya, sahabat-sahabat saya yang bersama-sama dalam kerja dakwah kami ini, agar kami semua ini sentiasa dipimpin dalam rahmat dan hidayah Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkat doa tuan-tuan, pada setiap kesalahan yang kami lakukan, Allah sudi untuk membetulkan dengan rahmatnya. Sebab kita takkan tahu yang kita buat ni betul atau salah, sehinggalah pada saat kita ni dikembalikan kepada Allah. Maka atas kerana itu tuan-tuan, dengan rendah hati tuan-tuan, saya minta doa daripada semua. Doakan kebaikan untuk kami, dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan yang berlipat kali ganda buat semua yang sudi mendoakan kami. Dan mudah-mudahan ianya menjadi asbab kita semua dikurniakan hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan ianya menjadi asbab kita semua ditempatkan oleh Allah di dalam syurga kelak bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.